Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum di mana saya telah menjalani praktikum selama 5 minggu. Okey, saya Siti Nurul Jannah binti Nisa Elias Normain, pelajar PDPP ambilan Oktober 2022 daripada kelas PAI 2 rendah. Okey. Okey, baiklah. InsyaAllah ini adalah isi kandungan yang akan saya bentangkan. Yang pertama, maklumat umum. Maklumat umum mengenai diri saya, mengenai sekolah di mana saya praktikum. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah dipelajari di IPG yang mana saya aplikasikan di sekolah. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru yang saya perolehi. Yang keempat, ilmu binaan inovasi yang dihasilkan. Dan yang kelima, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, baiklah. Maklumat umum saya pecahkan kepada dua, iaitu maklumat mengenai diri saya dan maklumat sekolah. Okey, maklumat diri saya. Okey, saya Siti Nurul Jannah binti Nisa Elias Norman. Saya merupakan pelajar PDPP ambilan Oktober 2022. Okey, bidang teras saya pendidikan Islam. Pensyarah penyelia saya yang amat saya hormati dan saya kasihi, Encik Aimi Syahrin bin Jaiz. Guru pembimbing saya, Puan Wan Zahira binti Wan Dola. Okey, nama sekolah SK Seri Alam 2 terletak di Masai, Johor. Dan saya sekarang mengajar 2 kelas. Okey, 1 kelas 1 bijak dan satu lagi 5 bijak. Di mana murid 1 bijak berjumlah 30 orang murid, 2 orang murid non-Muslim dan 5 bijak 29 orang murid. Juga terdapat murid non-Muslim, seorang murid non-Muslim. Okey, maklumat sekolah saya. Okey, sekolah saya SK Seri Alam 2, Sekolah Kebangsaan Seri Alam 2. Bertempat di Jalan Suria 47, Bandar Seri Alam 81750 Masai, Johor. Okey, sekolah saya terdiri pada 3 aliran. Aliran perdana, prasekolah dan juga pendidikan khas. Okey, aliran perdana terdapat 19 kelas. Kalau aliran prasekolah terdapat 2 kelas dan pendidikan khas ada 5 kelas. Okey, guru-guru di sekolah SK Seri Alam seramai 52 orang dan murid-murid seramai 697 orang. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah saya pelajari di IPG dan saya aplikasikan di sekolah. Okey, di sini saya tekankan kepada 3 sahajalah. Okey, yang pertama strategi pengajaran, yang kedua kaedah dan teknik pengajaran dan yang ketiga kemahiran pengajaran. Strategi pengajaran sedia dah maklum kita tahu dia ada 3. Yang pertama berpusatkan kepada guru, yang kedua berpusatkan kepada murid dan yang ketiga berpusatkan kepada bahan. Okey, baiklah. Dari sudut berpusatkan kepada guru, penerangan guru berkenaan isi pembelajaran dan bimbingan yang diberikan oleh guru. Contohnya yang saya aplikasikan dalam pendidikan Islam tahun 5, bab akidah, tajuk hari akhirat. Guru menerangkan untuk murid faham mengenai hari akhirat tu dengan mengaitkan dalam kehidupan seharian. Sebab apa? Bila kita sebut hari akhirat, dia berkaitan dengan keimanan. Sebab dia termasuk dalam rukun iman. Jadi murid-murid ni dia susah nak faham sesuatu perkara yang dia tak nampak. Sesuatu perkara yang dia tak pernah alami, dia tak pernah lalui. Jadinya guru kena imagine, guru kena beri penerangan kepada murid dengan mengaitkan dalam kehidupan seharian mereka lah. Okey, sebagai contoh macam saya kaitkan. Okey, saya bagi murid lihat gambar, ataupun animasi video waktu saya mengajar tajuk ni berkenaan hari akhirat. Okey, jadinya waktu sumbang saran soal jawab tu saya tanya murid tengok gambar apa? Saya paparkan gambar bencana alam. Jadi murid tahulah bencana alam seperti banjir kan, tsunami, ribut peti. Jadi saya cakap,
Okey, itu satu tanda-tanda macam perkara yang awak tengok dah dahsyat. Hari kiamat ni lagi dahsyat daripada tu. Sekurang-kurangnya bila kita terangkan macam tu, murid akan faham lah, oh hari akhirat ni macam ni, macam ni. Walaupun perkara tu tidaklah bila kita nak kata hari akhirat tu seperti itu, tapi dia ada dapat imagine. Okey, berlakunya hari akhirat akan hancur dunia. Macam mana berlakunya bencana alam tu. Bencana alam tu saya terangkan adalah salah satu tanda menunjukkan bumi kita dah tua, dah bakal berakhir, dan kita semua akan mengalaminya. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya kalau berpusatkan kepada murid pula, saya banyak melibatkan murid supaya aktif dalam aktiviti yang disediakan. Okey, contoh aktiviti PAK21 lah biasanya kan. Sebab PAK21 aktivitinya banyak melibatkan kumpulan, banyak melibatkan murid secara berdua atau kumpulan. Jadi contoh kalau yang saya aplikasikan gallery walk, role play macam saya minta murid melakonkan watak, kemudian rakan kelasnya teka apa yang awak tengok, kawan awak buat apa. Dan peta iting ni saya buat dekat darjah 5 je lah, sebab kalau darjah 1 dia agak kurang sesuai. Cuma boleh lah kalau macam nak buat aktiviti berkumpulan yang lain boleh, cuma bukan peta iting. Tapi saya kalau macam darjah 1 hari tu saya buat role play. Tajuk Rukun Islam. Jadi saya nak kaitkan apa kepentingan kita beriman dengan rukun Islam, kita percaya dengan rukun Islam. Jadi saya minta murid lakonkan. Okey, murid tu lakonkan solat, ambil wudu. Saya tanya, okey, apa yang awak faham daripada lakonan kawan awak tu? Okey, dia kata rukun Islam ada 5. Percaya kepada mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu. Jadinya bila kawan tu buat lakonan, dia tahu, oh itu rukun Islam yang pertama. Terpenting untuk ucap 2 kalimah syahadah. Dan saya memang aplikasikan setiap kali kelas, saya akan ajar murid memang kena baca 2 kalimah syahadah supaya benda tu sentiasa dilazimi. Macam tu. Okey, dan seterusnya berpusatkan kepada bahan, murid menggunakan bahan-bahan yang guru sediakan, bahan bantu mengajar yang guru sediakan secara efektif lah. Okey, sebagai contoh kad kalimah, kad huruf, aktiviti kuis, belajar sambil bermain. Kalau darjah 1 hari tu saya buat kotak beracun. Okey, dalam tu ada soalan, kita mainkan muzik, murid mana muzik berhenti, murid kena jawab soalan. Okey, kalau kad kalimah dengan kad huruf ni saya banyak guna kat darjah 1 lah. Sebab darjah 1 dia baru nak kenal huruf. Jadi saya buat kad imbasan ataupun kad huruf. Okey, jadi minta murid sebut, minta murid kelaskan. Bila dah aktiviti dalam kelas tu saya minta dia kelaskan. Okey, kalimah ni apa dia? Fathah ini ke, dhammah ini ke, kasrah ini ke? Okey, berbaris apa? Saya minta dikelaskan. Itu kalau berpusatkan kepada bahan yang saya aplikasikan lah. Kaedah bercerita. Kaedah bercerita ini saya aplikasikan ketika mana menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kisah penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam bidang sirah tahun 5 mereka ada belajar tajuk penghijrahan Nabi. Jadi pada ketika itu saya menggunakan kaedah bercerita lah. Saya ceritakan mengikut kronologi. Saya akan lukis di papan putih. Saya tulis daripada mana Nabi bergerak, daripada Mekah, apa yang berlaku pada pertengahan jalan. Saya ceritakan dengan buat reaksi muka dan nada yang supaya murid tertarik lah. Jadi daripada situ saya nampak murid lebih mudah faham. Sebab sirah kalau diikutkan budak bosan kan. Jadi kita kena pandai untuk tarik minat mereka lah. Janganlah bercerita dengan cara mendatar. Kita kena cerita dengan nada-nada, ton suara yang bersesuaian dan menggunakan kalau ada guna-guna bahan yang macam patung ke ataupun kertas ke, keratan kertas ke, kita buat bentuk orang, tu murid akan lebih berminat lah nak dengar. Okey, seterusnya belajar sambil bermain. Okey, belajar sambil bermain ni saya aplikasikan kedua-dua kelas. Maksudnya darjah 1 ada, darjah 5 pun ada. Okey, antaranya saya buat permainan bola beracun dan yang kedua dadu. Bola beracun ni saya aplikasikan sewaktu mengajar tahun 5
bidang Al-Quran. Okey. Pada ketika saya buat bola tu dia jenis yang boleh meletup, dia dipepehkan dan boleh dia meletup. Jadi apabila bola tu meletup, murid yang pegang bola pada ketika itu kena menjawab soalan. Jadi soalan-soalan yang saya sediakan tu semuanya berkisar tentang hukum-hukum tajwid yang telah dipelajari dan juga surah-surah yang telah dipelajari. Okay. Yang kedua, dadu. Dadu ni saya aplikasikan pada darjah 1. Okay, darjah 1 saya dalam bidang akidah, murid tahun 1 ada mempelajari tajuk rukun iman. Okay, rukun iman ada 6, dadu ada 6. Jadi saya minta murid putarkan dadu. Pada ketika ini masa agak suntuk, jadi saya tak dapat laksanakan kepada semua murid lah. Antara murid-murid yang tertentu je. Tapi kalau lebih masa sebenarnya saya nak aplikasikan kepada semua murid. Cuma murid saya ramai, 30 orang satu kelas, saya tak sempat untuk habiskan semua. Aktiviti ni saya buat, murid akan putarkan dadu dan nombor berapa yang tertera pada dadu, mereka perlu sebut semula apa rukun iman yang terpapar pada nombor. Sebagai contoh, murid putar, nombor yang terpapar pada dadu tu nombor 6. Jadi murid perlu menyebut apa rukun iman yang ke-6. Macam tu. Okey, seterusnya kita sambung lagi kaedah dan teknik pengajaran perbincangan. Okey, perbincangan ni murid memberikan pendapat dan menjana idea mengenai isi pelajaran. Okey, biasanya contohnya yang selalu saya gunakan ketika di set induksi lah. Okey, saya paparkan gambar ataupun video ataupun saya dengarkan audio dan saya minta murid memberi sumbangan ataupun jana idea apa yang mereka faham, apa yang mereka lihat daripada gambar ataupun video yang saya paparkan. Jadi dekat situ ada komunikasi dua hala antara guru dan murid. Jadi boleh berbincang. Perbincangan ni juga saya aplikasikan ketika murid melakukan aktiviti berkumpulan. Saya sebagai guru hanya menjadi facilitator ataupun pembimbing sahaja. Okey, seterusnya kaedah tunjuk cara. Tunjuk cara ni guru menunjukkan demonstrasi ataupun contoh semasa pelaksanaan aktiviti. Okey, contohnya dalam tajuk tayamum, guru menunjukkan contoh bagaimana cara bertayamum yang betul. Seterusnya kalau dalam tajuk solat berjemaah, guru menunjukkan tata cara kedudukan imam dan makmum semasa solat berjemaah. Guru tunjukkan di hadapan kelas. Tapi pada ketika ini saya lebih kepada pelajar lelaki lah. Saya minta tolong pelajar lelaki untuk tunjukkan bagaimana kedudukan imam dan makmum semasa solat berjemaah. Dan kalau dari sudut pelaksanaan aktiviti, antaranya macam role play kan. Jadi sebagai guru, kalau murid tak faham kalau kita sebut role play tu apa, guru perlu terangkan apa yang murid perlu lakukan dan minta murid tu yang buat demonstrasi kat depan, kemudian rakan sekelas akan memberikan jawapan atau memberikan tekaan kepada watak yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Okey, seterusnya kemahiran pengajaran. Antara yang saya gunakan seperti didik hibur, kemahiran komunikasi dan kemahiran kerja berpasukan. Okey, didik hibur ni di mana guru menggunakan unsur-unsur kecindan, muzik dan lagu dalam PDP. Contohnya, semasa saya mengajar rukun Islam, saya menunjukkan murid satu video Alif dan Sofia, nyanyian lagu rukun Islam. Jadi daripada situ, saya lihat murid lebih senang dapat dan lebih senang ingat. Dalam masa yang sama, mereka seronok untuk melaksanakan aktiviti itulah. Maksudnya dia akan lebih seronok nak belajar, kan? Okey. Yang kedua, kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ni saya melibatkan komunikasi secara sahala. Secara sahala maksudnya saya memberi penerangan, murid mendengar. Kalau kemahiran dua hala antara murid dengan guru, saya menggalakkan murid untuk menjawab apa-apa soalan yang saya ajukan. Contohnya kalau di seindaksi ataupun di pertengahan pembelajaran, apa murid nak tanya, saya amat menggalakkan murid untuk bertanya. Saya memang aplikasikanlah soal jawab, pengulangan, penerangan. Pengulangan tu kalau macam talaki musyafahah, bacaan Quran, saya baca, murid ikut. Saya baca lagi, murid ulang. Jadi daripada pengulangan tu,
lama kelamaan murid punya bacaan lebih fasih, betul dan mengikut hukum tajwid. Okey, dari sudut kemahiran kerja berpasukan, guru menerapkan pembelajaran kooperatif. Kooperatif bermaksud murid melakukan aktiviti berkumpulan di mana saling berkongsi idea dan saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Kebiasaannya peta iting lah, pembinaan peta iting. Ataupun saya suruh murid keluarkan contoh hukum tajwid yang pernah dipelajari dalam sesuatu surah yang saya bagi. Contoh surah Al-Quraish. Okey, saya suruh keluarkan hukum tajwid apa yang pernah kita pelajari kat situ. Ataupun surah Al-Insyiqaq, saya suruh dalam kumpulan cari hukum tajwid mak badal ataupun hukum tajwid mak iwad. Itu antara aktiviti yang saya laksanakan lah. Okey, pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi di sekolah. Okey, saya nyatakan 3 di sini sebab perkara ni perkara memang saya baru dapat lah. Maksudnya kan saya sentiasa berhubung dengan guru pembimbing kalau saya ada masalah ni lah. Antaranya pengurusan bilik darjah. Okey, lepas tu apa dia rutin-rutin murid di sekolah. Dan yang ketiga, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah. Okey, pengurusan bilik darjah. Macam mana saya pastikan kelas saya sentiasa berada di dalam keadaan terurus, keadaan selesa, murid selesa untuk belajar dan kondusif. Yang pertamanya saya menekankan peraturan bilik darjah. Okey, sebelum saya mulakan belajar, bila saya masuk je, murid perlu berdiri tegak, tangan di sisi, mulut senyap semasa saya masuk. Jadi, barulah murid akan bagi salam. Lepas bagi salam, tadah tangan. Saya akan pastikan anak murid saya tadah tangan betul-betul, baru baca doa. Kemudian akan pastikan murid hanya ada buku pendidikan Islam di atas meja. Dan saya akan pastikan murid bekerjasama membersihkan kelas. Maksudnya saya akan minta untuk sama-sama tengok di bawah meja sama ada sampah ke tak ke. Kalau ada, tolong kutip dan buang. Itu antara peraturan lah. Supaya mereka lebih disiplin. Supaya mereka lebih bersedia untuk belajar. Okey. Dan yang kedua, peneguhan positif kepada murid. Yang ini saya memberikan ganjaran berbentuk stiker kepada murid. Okey, sekiranya murid tu dia selesaikan tugasan yang saya bagi dalam waktu yang ditetapkan. Ada murid dia memang jenis rajin, dia akan terus hantar. Jadi murid yang cepat hantar dan kerja dia kemas, saya akan bagi dia stiker bintang dan bunga. Jadi siapa yang dapat bintang ni dia akan seronok dan kawan-kawan dia tengok. Lagi kalau dia ajar 1, memang dia akan seronok dan dia nak dapatkan bintang tu juga. Dia akan berebut-rebut nak hantar kerja. Selain itu juga saya memberikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik lah. Seperti kata-kata yang positif lah. Maksudnya tahniah, okey bagus, cuba lagi. Beraninya kamu mencuba. Macam tu. Okey, yang seterusnya rutin harian murid di sekolah. Benda ni memang bagi saya perkara baru untuk saya lah. Sebab sebelum ni saya bukan bekerja di sekolah. Jadi apabila saya tengok, okey, rutin harian murid di sekolah ni sebenarnya membentuk sasiah murid tahu. Bukannya kita pergi sekolah, murid perlu dapat ilmu je sebenarnya. Jadi murid perlu dibentuk sasiah diri dia juga, akhlak dia juga. Jadi bila kita tetapkan satu rutin, murid tu akan lebih teratur, lebih berdisiplin. Yang pertama, rutin di sekolah saya perasan, okey, rutin sebelum mula kelas. Setiap pagi semua murid akan berkumpul di dewan, mereka akan baca maksurat. Ataupun kalau tak baca maksurat, mereka akan selawat tafrijiyah. Kemudian, dan perkara yang ditekankan sebelum mula kelas, wajib bagi salam kepada guru, baca doa. Jadi rutin tu murid dah ingat dan kita dah lazimi selalu. Jadi murid memang akan selalu buat. Okey. Dan seterusnya rutin mereka semasa rehat. Murid akan beratur, tak ada berebut-rebut. Jadi selepas makan pun dah habis makan, beratur, berkumpul kat dewan. Nak naik ke kelas, mereka akan baca doa selepas makan bersama-sama. Begitu juga rutin sebelum balik. Bunyi je loceng balik, murid akan beratur di luar kelas, sama-sama baca doa. Kebiasaannya akan ada satu pengawas yang mengetuai lah. Pengawas tu akan baca di pejabat, guna mikrofon. Murid akan beratur di luar kelas, baca doa selepas belajar.
baca doa, tasbih kafarah dan surah Al-Am. Jadi benda tu bila kita terapkan hari-hari, murid lama kelamaan mereka terbiasa dengan disiplin lah. Okey, dan yang terakhir pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Benda ni memang amat perkara yang baru saya belajar, dan lagi-lagi sewaktu praktikum ni saya perlu mentaksir setiap anak murid saya bila saya melakukan latih tubi ataupun bagi lembaran kerja. Dekat situ saya dapat nilai murid mana yang betul-betul menguasai tahap pembelajaran yang tinggi, yang lemah, yang sederhana, saya dapat kenal. Sebab pentaksiran bilik darjah ni benda baru. Sebelum ni kita dapat nilai murid melalui peperiksaan sahaja, tapi bila berlakunya maksudnya dilancarkannya pentaksiran bilik darjah ni, kita dapat nilai murid bukannya dari sudut apa yang dia belajar, tapi keseluruhannya. Jadi kat situ kita tengok kadang-kadang murid tu memang pandai, tapi adabnya tak ada. Dengan guru zero, memang tak hormat guru. Jadi takkan kita nak nilai dia pandai, kita nak letak dia TP 6 dengan akhlak dia yang teruk. Nanti dia akan selesa pula dengan akhlak dia. Jadi pentaksiran bilik darjah ni memang bagi saya rasional lah dilaksanakan, dan memang perkara baru yang saya memang baru belajar dan saya akan terus belajar. Okey, dan sekarang pun tengah musim nak peperiksaan pertengahan tahun kan, pentaksiran pertengahan tahun. Saya merupakan salah seorang yang kena buat soalan lah. Saya buat soalan untuk Jawi tahun 5 dan soalan tahun 1. Jadi benda tu dalam masa yang sama mengajar saya perkara baru dan memberi pengalaman baru kepada saya lah. Okey, yang kedua, menentukan tahap penguasaan murid. Sebenarnya agak sukar. Sebelum ni saya mula-mula untuk melaksanakannya agak sukar, sebab saya tak tahu macam mana nak meletakkan TP yang sesuai kepada setiap orang murid tu. Saya selalu rujuk pada guru pembimbing. Saya ada mentor lah, maksudnya guru pembimbing saya tu mentor lah juga. Jadi saya tanya dia, dan lama kelamaan alhamdulillah saya lebih faham bagaimana nak menentukan tahap penguasaan murid tu. Okay. Jadi yang terakhir, pelaksanaan kelas pemulihan. Maksudnya macam murid-murid yang kita kenal pasti lemah di dalam kelas, okay, untuk subjek pendidikan Islam lah. Kita kenal pasti iqra'nya, bacaannya lemah. Walaupun dah darjah 6 masih di iqra' 1. Walaupun darjah 6 tapi bacaannya di iqra' 2 pun tak kenal huruf lagi, keliru lagi dengan huruf. Jadi kita ada kelas pemulihan yang disediakan oleh pihak sekolah. Okey, antara ilmu inovasi yang saya aplikasikan seperti video, penerangan menggunakan slide, tidak fokus kepada buku teks semata-mata, dan lagi satu, saya bina satu flashcard, satu kad imbasan ataupun satu kad kalimah, kad huruf, untuk membantu murid-murid yang lemah Al-Quran dan lemah Jawi. Okey, video saya gunakan kebiasaannya pada seindaksi lah. Kalau tengok video yang pertama tu, ia berkenaan dengan hari akhirat. Saya tayangkan satu video alunan bacaan surah An-Zalzalah. An-Zalzalah saya lah, berkaitan dengan hari akhirat. Jadi saya suruh murid tahun 5 teka apa kaitan surah ini dengan tajuk yang akan kita pelajari. Macam tu. Jadi saya suruh murid fikir, oh ini berkenaan dengan apa. Tapi kat situ ada animasi dan dia pun boleh teka dan sebenarnya boleh faham. Lebih mudah faham dan lebih mudah menarik minat murid lah sebenarnya. Video yang kedua tu, Alif dan Sofia menyanyikan lagu Rukun Islam. Inilah yang saya katakan sebelum ni. Saya titik beratkan lagu lah sebenarnya kalau untuk tahap 1, sebab murid tahap 1 dia masih perlukan macam perkara-perkara yang bermain, perkara yang menyeronokkan, macam muzik menyeronokkan. Itu yang lebih menarik minat mereka lah. Okey, penerangan menggunakan slide. Okey, saya sebenarnya ingin menerapkan unsur-unsur macam kemahiran teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran abad kini. Jadi slow-slow saya cuba, walaupun sekolah saya kekurangan dari sudut infrastruktur untuk sediakan setiap kelas ada LCD, tapi tak apa. Kiranya saya nak guna slide, saya akan booking makmal, dan salah satunya inilah saya gunakan semasa dalam praktikum. Okey, dan seterusnya saya juga gunakan kad kalimah. Ini yang saya katakan tadi, saya gunakan kad kalimah. Okey, contoh saya ajar subjek Al-Quran, kan, Al-Quran. Okey, saya akan bagi perkataan As-Suhufil Ula, kan, As-Suhufil Ula. Saya minta mereka tampal
saya dah letakkan di PowerPoint putih, saya nyatakan okey, ni hukum tajwid mak badan, ni hukum tajwid mak iwad, ini hukum tajwid mak silah qasirah. Jadi suruh murid tampal. Ini aktiviti berkumpulan sebenarnya. Saya akan bagi beberapa kad dalam satu kumpulan dan wakil kumpulan setelah mereka berbincang, mereka akan tampal di hadapan kelas. Sebenarnya nak amat membantulah, walaupun dia macam cara yang kita panggil old school, tapi sangat membantu murid saya. Sebab murid saya amat-amat lemah jawi dan Al-Quran. Jadi saya bila tengok dia seronok belajar dengan kad yang saya sediakan, saya pun juga seronok juga. Okey, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, kat sini saya nak petik satu isu je, iaitu isu berkenaan tentang penguasaan murid di sekolah saya dari sudut bacaan Iqra' dan Al-Quran. Okey, seperti yang saya katakan tadi, isu dia penguasaan bacaan Iqra' dan Al-Quran murid. Okey, dia masih berada di tahap lemah dan sederhana. Okey, punca dia setelah saya buat analisis, saya mengenal pasti, okey, murid kebanyakannya tidak mengaji di rumah. Dan mereka kebanyakannya tidak bersekolah agama. Sebab bila dia bersekolah agama, kalau kita perasan, murid yang bersekolah agama memang akan lebih pandai laju ke depan sikit bila kita mengajar berkenaan dengan jawi, bacaan Al-Quran, ni akan ke depan sikit lah. Sebab kat sekolah agama mungkin belajar lebih mendalam. Dan yang tidak mengaji di rumah inilah, kebanyakan memang sepenuhnya mengaji di sekolah sahaja. Jadi muka surat tu tidak akan bergerak. Kalau cuti sekolah seminggu, maka tidak bergeraklah muka suratnya yang dibaca. Yang kedua, tiada kerjasama daripada pihak ibu bapa. Sebab apa saya kata begini, pernah kami laksanakan cuti sekolah, murid kena mengaji di rumah, kami sediakan satu kad. Ibu bapa perlu tanda tangan berapa muka surat yang anak baca. Dan kita amanahkan pada ibu bapa lah, maksudnya kita dah sebar luaskan. Tapi apabila naik sekolah, tak bergerak juga. Maksudnya ibu bapa tu sendiri tidak menekankan pembelajaran Al-Quran. Memang sepenuhnya mengharapkan guru di sekolah yang mengajar anaknya. Dan yang ketiga, latar belakang keluarga lah. Ada keluarga yang memang nak sangat anaknya pergi belajar mengaji tapi tidak berkemampuan untuk membayar. Jadi salah satu faktor menyebabkan murid itu tidak mendapat didikan berkenaan Al-Quran dan mereka memang betul-betul berharap dekat sekolah je. Itu kita tak boleh salahkan jugalah sebab faktor kewangan kan. Sebab saya punya persekitaran persekolahan ni, saya faham latar belakang dia, keluarganya, ekonomi berada di paras yang rendah. Oleh itu, antara jalan penyelesaian yang pihak sekolah lakukan, yang sedang berlangsung ketika ini, sepanjang saya berada di sekolah, pertamanya program intensif Iqra' dan Al-Quran. Program ni berlangsung setiap hari kecuali hari Rabu sebab kita ada co-curriculum, dan juga hari-hari yang guru terdapat mesyuarat atau guru-guru tidak boleh terlibat lah. Program intensif Iqra' dan Al-Quran ni bermula pukul 12.50 sehingga pukul 1.50. Murid yang lemah Iqra' yang kita bantu, biasanya kita fokus kepada darjah 5 dan 6 dulu. Sebabnya darjah 6 kalau boleh kita nak sifar murid yang masih mengaji Iqra'. Yang kedua, program mentor minti Iqra'. Yang ini kita fokus kepada Iqra' sebab sekolah saya ramai lagi murid yang darjah 6 masih membaca Iqra' 2, Iqra' 3 dan mereka masih lemah dalam mengenal huruf. Tapi program mentor minti ni kita nak lebih berfokus. Maksudnya kita terpaksa meminta tolong guru-guru yang bukan daripada aliran pendidikan Islam jugalah. Jadi satu guru akan dapat 2 orang murid. Jadi guru tu yang akan membantu murid itu baca Iqra'. Tapi program ini kami laksanakan selama 2 bulan sahaja dan akan berakhir pada bulan 8 insya-Allah. Dan yang ketiga, program Taghid Khatam. Program Taghid Khatam ni memang berlangsung dah lama daripada sebelum saya masuk ke sekolah sehinggalah sekarang. Program ni berlangsung setiap pagi pukul 7 hingga 7.20. Kita pergi kepada keberkesanan. Keberkesanan daripada pelaksanaan program-program yang dirancang oleh pihak sekolah, utamanya khususnya panitia pendidikan Islam ini, dapat meningkatkan data perekodan tasmid sekolah lah.
Sebab di Johor, sekolah di Johor Pasir Gudang lah. Kalau saya Pasir Gudang, kita perlu rekodkan bacaan tasmid mudah dalam satu perekodan tasmid RTO kita panggil. Jadi dari situ pihak VPD boleh pantau sekolah mana yang data murid khatamnya masih rendah. Jadi sekolah saya antara 10 sekolah yang terendah lah. Jadi bila kita laksanakan program ni, saya perasan peratusan perekodan tasmid murid tu meningkat. Ramai murid yang khatam. Okey. Jadi murid juga kesannya murid bersungguh-sungguh nak dalami ilmu Al-Quran. Sebab apa? Kami menyediakan penghargaan lah. Murid yang telah khatam akan diberikan button khatam yang mereka akan pakai setiap hari. Jadi kawan-kawan tahu kalau nampak dia dah khatam. Jadi murid seronok. Mereka akan seronok dan mendapat penghargaan sijil. Jadi situ kalau kawan dia tengok okey kawan dah khatam, dia pun nak khatam. Dia akan seronok. Biasanya kami bagi sijil dengan button ni pada hujung bulan. Setiap kali hujung bulan kita kumpul murid yang khatam. Hujung bulan sewaktu perhimpunan hari Khamis lepas baca ayat Yasin, kita akan bagikan kepada murid. Okey, sekian saja daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di akan datang. Sekian, terima kasih.